Lalu juga lah dengan Akib ni. Banyak kali jumpa. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna bima yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala. Okay, terima kasih kepada Akib dan komiti yang ada kat sini. Apa? Saya kenal lah. Ada Faris, ada Syakir dan mungkin ada yang lain kan yang lebih tinggi, mana lebih rendah, lebih tinggi tu. Mudah-mudahan semuanya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okay, saya ingatkan jadual ni mula pukul 9.05. Rupanya pukul 9. Salah tengok waktu. Salah tengok jadual. Okay, tak halal lah ya. Dan saya pun tak sempat tengok lagi nota ni. Tapi tak apa. Saya ikut je. Kita habis pukul apa ni? 12.30 Apa nak kira tu? 10.30. Ada saja gurau je. Okay. 10.30. Okay lah. Biasa selesai sebelum saya buat sejam je kan. Tak apalah. Biasa saya buat sampai pukul 10 ke, tengok pukul 10 suku ke, pukul 10 ke. Lepas tu tengok kalau ada soalan, tu jawab soalan. Okay, so kalau ikutkan cover daripada hukum-hukum syarak, hukum syar'i. Okay, daripada taklifi dengan wada'i kan. Kemudian masuk kepada dari sepakati. Okay, jadi usul fiqh ni saya start terus saja. Jadi dalam usul fiqh ni, hukum syar'i adalah topik yang pertama kita akan belajar. Usul fiqh ada 3 mauduk, kalau siapa ingat. Dia ada 3 mauduk dalam usul fiqh. Yang pertama sekali kita akan belajar pasal ahkam syar'iyyah. Bukan. Pertama sekali kita akan belajar pasal dalil ijmali. Kan, dalil ijmali. Kemudian topik yang kedua kita akan belajar adalah turuk istinbat. Cara istifadah daripada dalil ijmali tadi. Yang ketiga kita akan belajar pasal al-mujtahid wal muqallid. 3 tu je. Orang usul fiqh tak akan belajar lain daripada 3 tu. Jadi ahkam syar'i ni di bawah topik yang mana? Ahkam syar'i di bawah topik maudhu' yang pertama. Iaitu berkenaan dengan al-adillah al-ijmaliyah. Iaitu dalil-dalil ijmali. Ataupun kalau saya salah boleh betulkan. Mungkin yang kedua. Tapi saya ingat saya pertama saja. Okey, jadi siapa-siapa belajar usul fiqh pun dalam dunia ni, dia tak akan lari daripada perbahasan dengan 3 topik usul fiqh, iaitu adillah ijmaliyah. Bawah itu kita akan bahas tentang lafaz, tentang hukum, tentang dalil syar'i. Kemudian kita akan masuk kemudian turuk istinbat, cara istinbat, ta'arud kan, tarjih dan semua. Baru masuk kepada yang ketiga. Okey, jadi dalam ahkam syar'iyyah ni dia ada 2 sahaja mengikut pembahagian ulama usul. Cuma khilaf dia dari aspek, dia ada khilaf, tapi pembahagian ahkam syar'iyyah sepakatlah kepada 2. Jadi ahkam syar'i min ahamil mabahis yang usul, ialah dia pembahasan sangat penting dalam usul fiqh. Fahuwa al-khitab syar'i al-khas bi af'alil mukallafin. Hukum-hukum syar'i, apa itu hukum syar'i? Adalah khitab syar'i al-khas bi al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Ini ta'rif bagi ahkam syar'i. Kalau orang tanya apa itu ahkam syar'i? Ahkam syar'i adalah khitabullah ataupun khitab syari' al-muta'alliqun ataupun al-khas bi af'alil mukallafin. Makna kata ahkam syar'i tak bercerita berkenaan dengan fi'il syaitan ataupun fi'il benda yang tidak mukallaf. Dia sekadar semua ditujukan kepada mukallaf. Fi'il. Wa hadza khitab syar'i la yata'atta illa ba'da al-wuqufi an arkanihi al-arba'ah. Jadi hukum syar'i ni, khitab Allah, semua kata-kata Allah ni ataupun skop perbincangan dia adalah takkan lari daripada 4. Dia mesti akan ada hakim. Hakim tu siapa? Allah lah. Mesti akan ada siapa yang memberi hukum, iaitu Allah, fa'il. Mahkum fi, mahkum fi tu adalah benda yang dihukumkan, iaitu perbuatan mukallaf tadi, macam jihad, solat dan sebagainya. Lepas tu ada mahkum alaih. Mahkum alaih adalah siapa orang yang dihukum itu, ataupun siapa maf'ul kepada hukum tadi, iaitu mukallaf lah. Wal mahkum bih. Mahkum bih tu adalah hukum dia lah. Apa hukum yang terbit daripada
daripada perbuatan tersebut. Jadi maknanya kena ada Allah sebagai pemberi hukum, siapa yang dihukum, apa benda yang dihukum dan dengan apa ia dihukum. Empat benda tu. Itu rukun dia lah. Jadi pertama sekali Al-Hakim. Jadi bila kita kata Al-Hakim, masdar hukum semua datang daripada Allah Ta'ala. Nabi Muhammad tu hakim ke tak? Nabi Muhammad SAW bukan hakim. Tapi Rasulullah sebagai mubayyin. Kalau soalan objektif ke MCQ, biasa soalan kita kami MCQ. Kalau ditanya hakim tu siapa? Allah dan Rasul ke? Tak. Hakim Allah sahaja. Rasul sebagai mubayyin, muballigh. Okey. Sebab tu dalam Quran Allah kata apa? Am lahum syuraka'u minad din syara'u lahum ma lam ya'zam bihillah. Semua hukum tu Allah Ta'ala kata tidak ada siapa yang layak bersekutu dalam hukum aku yang aku tidak izinkan. Nabi pun kena tunggu izin daripada Allah untuk beri hukum. Okay, jadi al-mahkum, pertama hakim. Mahkum tu benda yang dihukum ada tiga. Mahkum fih adalah apa topik yang kita nak hukumkan tu. Kemudian ada yang kedua, mahkum alaih, siapa orangnya. Yang ketiga adalah mahkum bih, apa hukum yang ada. Okey, kemudian tengok seterusnya. Turun lagi. Kalau ada soalan, saya suka kalau terus tanya, jangan tunggu dekat last sekali. Kalau nak tunggu pun boleh. Terus tanya. Angkat tangan ke, angkat kaki apa semua, angkat semua yang boleh angkat. Okey. Hello, dengar tak suara saya? Dengar. Dengar. Oh, risau tak dengar, dia tak bergerak slide. Oh, tak gerak Sorry, line tak berapa bagus. Oh, okey. Okey, mungkin saya kena backup dengan saya punya slide sendiri. Apa nama? Hafiz ada share. Hafiz pula apa? Nakik ada share. Kat mana ni? Kat folder. File. File terus cari. Sekejap. Yang mungkin sebab lain slow kot dia tak. Sebab Microsoft Teams memang dia pakai internet kuat sikit. Sebab tu kalau pakai Wi-Fi UAE memang tak kuat. Mereka betul-betul router tu letak atas kepala, baru boleh. Tapi yang UAE tu memang Wi-Fi UAE sangat lemah. Okey, jap. Dia tak gerak ke tadi? Sama je. Okey. Tu dah ada bergerak. Okey dah, baru bergerak. Okey, jadi rukun pertama al-hakim. Okey, hakim huwa Allah, la yakhtaliful muslimin an masdar ahkam syar'iyyah di Islam. Jadi tidak ada khilaf. Semua muslimin berpakat bahawa semua hukum datang daripada Allah. Pada hakim siwa Allah, tidak ada hakim melainkan Allah, wala hukmun illa ma hakama bihi. Tidak ada hukum melainkan apa yang hukum Allah Ta'ala sampaikan. Fal hakim indal usuliyin, okey. Hakim di sisi usuli adalah Allah, wa huwa yu'raf lil ahkam taklifiyah. Huwa alladhi yurattibu as-sawab wal inqab. Jadi Allah Ta'ala lah yang memberi pahala dan juga inqab, balasan kepada perbuatan, daripada fi'il dan juga tarki. Segala bentuk benda yang kita buat ataupun benda yang kita tinggal. Allah Subhanahu Wa Ta'ala inil hukmu illa lillah. Okey. Jadi maknanya tidak ada hukum melainkan Allah Ta'ala sahaja yang bagi hukum. Fa innallaha wahdahu khaliq hadzal kaun. Sebab Allah Ta'ala sebagai khaliq. Kalau kita belajar ciri-ciri ahkam syar'iyyah, dia adalah berkenaan dengan rabbaniyah. Pernah dengar tak rabbaniyah? Dalam siapa ambil dakwah dulu sem 1 sem 2, rabbaniyah berkaitan dengan semua hukum ataupun agama Islam datang daripada sumber yang satu, Rabbani, Khaliq. Iaitu wahda alam. Ini benda semua tak penting lah, tak masuk pun, cuma ilmu je lah. Bima yasluhul insan wa dzalika fala majal fi hadzal din dikabul dan tasyid. Maknanya manusia tidak ada pilihan, tidak ada pilihan lain untuk pilih dalam agama ini melainkan syariat. Tidak ada syariat lain yang mereka boleh pilih melainkan syariat Allah SWT sahaja. Wa lidzalik anna Allah Ta'ala huwal hakim fi kulli syu'unina. Okey, spacing dia tebal betul. Wal hukmu ni kalau buat sermon jangan buat macam ni, kena buat single. Ini mungkin nota saya buat kan. Wa hukmullah ma nazunnu annahu hukmullah kilahuma huwa hukm syar'i. Jadi hukum-hukum semuanya datang daripada hukum syar'i. Okey, tengok di bawah. Itu cuma introduction sajalah. Okey, jadi Rasul, ini benda kedua kita kena tahu. Matlab yang kedua kita kena tahu adalah Rasulullah itu bukan hakim.
Jadi Rasul musyari' bismi. Jadi Nabi ni kalau dia musyari' pun, Nabi menyampaikan syariat semuanya dengan nama Allah. Wala yusyari' min indih. Wa hukmullah wa ma anzalahu fi kitabihi wa ma ballaghahu rasul. Jadi Nabi sekadar mensyariatkan di sisi Allah Ta'ala dan hukum itu adalah Allah punya. Ma anzalahu fi kitabihi wa ma ballaghahu rasul an rabbi wa hadha yani. Jadi Nabi sekadar menyampaikan apa yang diturunkan fi kitabihi dalam kitab Allah Ta'ala wa ma ballaghahu rasul, dan apa yang disampaikan Allah kepada Rasul ar-rabbihi. Wa hadha ya'ni anna al-hukm syar'i la yustanadu ila rasul. Jadi maknanya bila kita kata Nabi sekadar menyampaikan syariat daripada Allah, daripada kitab Allah, maknanya Nabi bukanlah sandaran bagi hukum tersebut. Bukan. Wa innar rasul wa innama naqbilu qawluhu wa amaluhu wa takriruhu li'annahu mukhbir anillah. Jadi kenapa kita terima Nabi punya, kenapa kita terima hadis Nabi kalau Nabi bukan syariat? Kenapa kita beramal dengan amalan Nabi, dengan pengakuan Nabi? Kerana li'annahu mukhbir anillah. Kerana Nabi itu memberi khabar daripada Allah, sebagai pengkhabar daripada Allah. Wa naqil li amri ya awamiri. Dan Nabi sebagai nakil, medium untuk Allah Ta'ala pindahkan suatu syariat itu kepada kita. Sebab itulah kenapa ada hadis kursi, ada Al-Quran. Sebab itu sebagai medium Allah Ta'ala nak sampaikan hukum kepada manusia melalui Nabi. Allah tak akan turunkan hukum kepada Abu Bakar kepada Nabi. Nama pun Rasulullah, Rasul, utusan sebagai medium. Fa Rasul laisa bihakim wa laisa musyarri' bi nafsihi. Maknanya wa inna dapat surah An-Nahl Allah kata wa fa inna ma 'alaikal balagul mubin. Nabi segar balag maknanya penyampai. Isim mubalaghah. Fadzakir innama anta mudzakkir. Kamu sekadar muzakkir. Muzakkir maknanya orang yang memberi peringatan sahaja. Bukan muhkim, bukan hakim. Lasta alaihim bimusaitir. Jadi apa yang Rasulullah, hadis-hadis Nabi kita terima tu bukan bermaksud Nabi sebagai hakim, tetapi apa yang Nabi buat dan apa Nabi kata itu sebenarnya daripada Allah Ta'ala. Okay. Sebab tu ada dalam surah An-Najm kan? An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi sampaikan itu semuanya tidak ada daripada nafsu, semuanya adalah wahyu yuha. Semuanya wahyu daripada Allah Ta'ala. Okey. Wa qala al-Imam Ghazali fil Mustasfa. Okey, apa kata Imam Ghazali? Okey, bawah sikit. Okey, jadi dia kata kat sini kalau kita tengok, kita kaji balik bahawa asal hukum-hukum itu wahid huwallah. Hukumnya asal satu daripada Allah. Jadi idh qaulun rasul laisa bihukmin wala mulzim bal huwa mukhbir. Jadi kerana apa yang Nabi kata laisa bihukmin, bukan hukum, wala mulzim, bukan juga lazim daripada Nabi, tapi dia adalah mukhbir anillah. Dia adalah datang dari khabar daripada Allah Ta'ala. Okey. Jadi itu je nak kata sini. Okey, bawah lagi wal jadi bi dzikri huna innal masadir kulluha tarja' ila al-masdar wahid wa huwa an-nusus wa hiya al-kitab. Jadi kalau kita kaji balik, benda yang penting untuk kita beritahu kat sini adalah sumbernya kembali juga kepada an-nusus al-kitab wa sunnah. Kalau al-kitab ni yang memang directly Allah Ta'ala turun kepada Nabi daripada Allah. Sunnah ini daripada Allah juga, tetapi Allah Ta'ala turunkan atas supaya Nabi SAW yang sampaikan. Tapi dua-duanya dari aspek hukum datang daripada Allah. Tapi dari segi lafaz datang daripada Nabi, ataupun kita kata lafaz memang daripada Nabi. Sebab tu hadis kursi, kalau ikutkan pentakrifan Dr. Sulaiman Ashqar, hadis kursi yang kita faham apa dia? Lafaz daripada Nabi, makna daripada Allah. Sebenarnya tak. Hadis kursi, lafaz dan makna dua-dua daripada Allah. Cuma Allah Ta'ala tidak turunkan dia untuk menjadikan dia sebagai Quran. Sunnah, hadis kursi, kitab semuanya daripada Allah. Tetapi macam hadis kursi Allah Ta'ala tidak turunkan dia sebagai Quran. Maknanya bukan sebagai ibadah. Tapi kalau sunnah pun sama, Nabi sebagai menyampaikan. Kalau kita belajar nanti berkaitan dengan sunnah, sunnah ni sebagai kata apa? Menerangkan yang mujmal, mengkhususkan yang umum. Itu peranan-peranan sunnah. Tapi dia bukan memberi hukum daripada Nabi. Kifakul masdar ba'da zalik munba'ith minhuma wa mu'tamad alaihima. Jadi semua sumber-sumber yang datang lepas pada kitab dan sunnah, semuanya terbit daripada keduanya. Waliza,
Kana Imam Syafi'i yaqul innal ahkamu la tu'khadh illa minan nas aw hamalan nas. Itu Imam Syafi'i kata hukum tidak diambil melainkan daripada nas sahaja. Maknanya kita dah buat masalah musalah, istishab, qiyas, ijma', semua tu terdiri daripada nusus nas. Bila nas kembali kepada Quran dan sunnah. Okey. Wa mahma yang telah berturut dalam nusus mutafaq ni bani jumhur an kullu masalah Okey, jadi sekarang nak kata kat sini walaupun bagaimanapun berlaku khilaf fi turukil hamli ala nusus. Mahma ni maknanya walau bagaimanapun kadang-kadang berlaku khilaf dari aspek turukul hamli ala nusus, cara mereka memahami nas. Tu yang berlaku khilaf. Famina mutafaq alaihi bani jumhur an kullu hadhihi al-masalih mushtaqqah min nusus multamisah an-nur min al-semua ni kata maknanya kata kat sini sebenarnya kalau ada khilaf pun dalam pemahaman nas adalah khilaf dari aspek cara pemahaman ulama. Tapi semua hukum tu contoh istishab. Syafi'i tak istihsan mazhab Syafi'i tak pakai, mazhab Hanafi pakai. Semua itu disebabkan oleh walaupun tak ada khilaf tapi nak bawa sebenarnya semua itu adalah masadir quluha tarja' ila nusus. Semuanya adalah datang daripada nas Al-Quran dan Sunnah. Cuma sebab khilaf ulama dalam turukil hamil, cara mereka ambil dalil tersebut. Okey. Jadi ini adalah antara fasunah bayan Al-Quran. Jadi ini peranan sunnah. Kalau soalan tanya peranan sunnah apa dia? Penerang kepada Quran, bayan dari Quran. Contoh macam Allah kata aqimus solah. Jadi siapa nak terangkan tentang cara solat? Nabi lah terangkan, sallu kama ra'aitumuni usalli, ataupun tafsil di mujmal. Al-Quran tu bersifat mujmal. Contoh apa dia? Mujmal ni maknanya ayat tersebut kita tak boleh, ayat ataupun perkataan yang kita tak boleh faham melainkan setelah datang penerangan dia. Kita tak boleh nak beramal sesuatu perkataan ataupun ayat yang kita tak boleh nak beramal melainkan setelah datang penerangan dia. Contoh macam apa dia? Mujmal dari aspek contoh macam Allah Ta'ala kata dalam Quran, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ayat tu jelas, potong tangan. Tetapi macam nak buat? Itu makna ayat tu mujmal. Jadi maka perlu kepada penerangan, tafsil. Itu maknanya tafsil. Jadi Nabi SAW sebut dalam hadis Umar, hadis Umar Azunul macam itulah. Dia kata la tuqta' yadus sariq illa fi rubu' dinar fasaidan. Jangan potong tangan melainkan 4 dinar ke atas. Rubu' dinar, suku dinar ke atas. Banyaklah Al-Quran sebagai tafsil, menerangkan apa yang Al-Quran tidak terangkan tentang sesuatu itu. Ataupun boleh kata mujmal dari segi, kalau mujmal itu mujmal dari aspek kaifiyah. Tapi kalau mujmal dari aspek perkataan, makna perkataan tersebut kita tak boleh nak beramal selagi mana belum datang penerangan dia. Macam perkataan huruf dan sebagainya kan, tak faham melainkan datang nas Quran hadis yang menerangkan apa maksud bagi perkataan tersebut. Okey, itu maksud mujmal. Wa ma taji'u bihi min al-ahkam wajib al-akhdhu biqaul. Jadi maknanya peranan sunnah juga mendatangkan hukum-hukum yang kita wajib ambil. Sebab Allah kata man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Apa juga ni, apa nak sama dengan Al-Quran, maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Maknanya bila Allah dan Rasul tetapkan sesuatu, maka kita tidak ada pilihan lagi. Kita kena ikut. Idza amartukum bi syai'in fakhudhuh wa idza nahakum an syai'in fatrukuh. Nabi kata. Okey. Wa idza kana Quran masdar al-ma'ruf fa huwa muqaddam 'alaiha jami'an ma qad. Jadi ini ini ketiga apa nama? Masdar maksudnya menggunakan jami'an Quran. Muqaddam. Okey, jadi Al-Quran macam mana sekalipun masdar yang muqaddam, yang paling utama sekali. Seperti mana yang hadis Muaz bin Jabal lah. Bila dia hantar Muaz ke Yaman ni, Muaz bin Jabal ni sahabat yang paling faqih, Nabi kata. Sahabat yang paling faqih dalam agama. Jadi Nabi hantar Muaz. Begitu juga dengan dalil tentang apa, kalau berkaitan dengan istighosah kan, istighosah yang dipegang oleh sebahagian ulama mengatakan harus istighosah. Hadis yang mereka pegang hadis Muaz bin Jabal juga. Berkenaan dengan tawassul, istighosah yang dibuat oleh Muaz bin Jabal setelah kewafatan Nabi kan. Tapi apapun ala kulli hal, Muaz bin Jabal adalah orang yang paling faqih.
Sebab tu kenapa ada setengah ulama kata harus istighosah, sebab Rasulullah ajar kepada Muaz bin Jabal berkenaan dengan cara istighosah tersebut. Okey, kaifa tasna idza ardaka qala, ni semua kisah ni memang dah popular lah berkenaan dengan bagaimana susunan dalam kita nak memberi hukum. Mula-mula Quran, kalau tak ada dalam Quran maka sunnah, tak ada sunnah maka baru ijtihad wala alu. Mereka barulah ijtihad para ulama. Okay. Ada soalan tapi saya cakap ni, rasa ini cukup jelas lah kan. Ataupun ada tertinggal ke? Okay. Kalau ada terus angkat tangan. Angkat tangan ke ataupun tanya direct. Dia tak pasti macam mana nak chat dekat sini. Oh, kat tepi ni. Oh, menunggu Oh, baru nampak dia chat kat sini. Tak perasan tadi. Itulah, ingatkan pukul 9, 5 minit tu yang lengah-lengah lagi tu. Awal lagi. Oh, pukul 9. Okay. Kemudian, matlabat yang ketiga. Okay. Adakah akal, ini kalau nak baca lebih, siapa yang ambil degree nanti, IRK, dia akan jumpa lagi benda ni, jangan risau. Ni dia akan guna buku kitab Al-Madkhal ila Usulul Fiqh Dr. Fuad Sawari. Dia lagi detail lah. Jadi akal, betul tak dia buat nota? Rasanya doktor ni memang rujuk kitab ni rasanya. Okay, jadi akal itu mampu untuk makrifah al-hukm wal kasyif anha. Jadi adakah akal ini boleh mengetahui hukum sesuatu ataupun wal kasyif anil husni wal kubi, ataupun benda ataupun akal ni mampu untuk menentukan kasyif maknanya macam mendedahkan, menentukan baik dan buruk sesuatu perkara, ataupun kita perlu kepada wahyu. Itu persoalan dia. Adakah akal boleh tentukan hukum itu dan juga boleh tentukan baik dan buruk tanpa wahyu atau perlu pada wahyu? Okay, jadi di sini ada khilaf, macam biasalah ada khilaf. Walaupun ulama ajma'u ala anna al-hakim huwa Allah, tapi mereka ikhtalafu fi mas'alatil halil aqal qadir ala ma'rifatil hukm syar'i biduni wasitati Rasulillah atau kutubihi. Jadi adakah akal ini itu khilaf? Boleh tak tahu tentang hukum syar'i tanpa wasitah Rasul ataupun kitab Allah? Maknanya tanpa Rasulullah dengan kitab pun, adakah akal ni boleh tahu tentang baik dan buruk satu hukum tersebut? Maka ada 3 akwal di sini. Tengok akwal yang pertama, pendapat yang pertama, mazhab Asy'ariyah. Pendapat Asy'ariyah dan jumhur. Asy'ariyah dan jumhur. Okey. Annahu laisa fi maqduril aql al-kashfu an husni wal kubi. Jadi masalah kalau ikut Asy'ariyah ni, kita lebih banyak utamakan manhaj Asy'ariyah ni, manhaj yang mengiktiraf dalil akal sebagai dalil. Dia bukan macam ahli hadis salaf, mereka tidak bagi dia dalil nakli sahaja, tidak ada akli. Okay, jadi bagi dia akal tidak mampu untuk tahu baik dan buruk, bahkan la budda ba'da bi'satir rasul, bahkan perlu kepada pengutusan Nabi lah, dan juga kitab hatta yastahiqu fa'ilihi al-madah wa zam wa sawa al-inqab, sampai jadi benda itulah yang menyebabkan kita ni berhak untuk dipuji ataupun dicela ataupun diberi pahala dan dosa. Makna kata kalau tidak ada kitab Allah turun, tidak ada Rasul diturunkan, maknanya manusia ni tak mampu untuk tahu buruk dan baik. So manusia tidak berhak untuk dihukum. Tu bagi mazhab Asy'ariyah dan jumhur. Akal, bila maknanya kita akal ni dia tak ada kemampuan untuk membezakan baik dan buruk, melainkan bila ada wahyu yang turun. Makna kata kalau tidak ada wahyu yang turun, manusia buat jahat juga, dia tidak berhak untuk mendapat dosa. Dan dia tidak berhak juga dapat pahala kalau dia buat baik. Maknanya untuk menjadikan dia berhak dapat dosa dan pahala apabila sudah diutuskan Rasul. Lepas tu ayat Quran mereka pegang, dalil dia apa dia? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Bahawasanya kami tidak mengazab sampailah diutuskan Rasul. Itu dalil. Kalau ikutkan Syekh Mutawalli Sya'rawi, inilah dalil menunjukkan kepada ahli fatrah lah. Ahli fatrah makna orang yang hidup pada zaman sebelum diutuskan Rasul. Okey. Mestilah di sini pada khilaf juga dengan para ulama, tapi apapun itulah tafsiran dia. Okey, kemudian fanusal dulu ala nafi ta'zib qala bi asatir rasul. Ini adalah dalil tentang menafikan mana ahli fatrah lah, nafi azab kepada orang yang belum diutuskan Rasul. Sebab tu syarat-syarat mukallaf tu banyak. Antaranya syarat mukallaf untuk menjadikan seorang itu mukallaf,
orang itu sudah sampai dakwah Islam kepada dia. Kalau belum sampai dakwah Islam, dia tidak mukallaf. Okey, jadi itu dalil pertama. Kerana miqdar miqyas ni maknanya ukuran, indikator yang menentukan buruk dan baik. Siapa yang tentukan? Indahu asy-syara'. Syara' yang tentukan, bukan akal. Bagi dia akal tidak mampu menentukan, yang menentukan baik dan buruk adalah syara'. Itu mazhab Jumhur dan Asy'ariyah, dan saya rasa mungkin di Malaysia kita pegang yang ni lah sebagai mazhab pegangan kita. Okay, yang kedua, Zahabal Mu'tazilah. Mu'tazilah pula, kenapa kita letak pandangan Mu'tazilah kat sini? Walaupun mazhab itu ditolak sebab kita nak tunjuk perbezaan antara pandangan pandangan mazhab lain. Apa yang specialnya mazhab kita? Itu nak kata, atau kita datangkan mazhab lain. Bahawa akal tu lawan, dia maknanya dia kontra lah dengan Asy'ariyah, iaitu akal ni mampu untuk mendedahkan benda yang baik dan buruk. Walaupun sebelum dihantarkan hukum syari' daripada syari'. Yang kita kena ingat, Mu'tazilah ni dia 100% akal. Asy'ariyah maybe 40% akal, 60% wahyu. Kalau Maturidi dia lebih banyak sikit akal lah, 60, 40 nusus Quran Sunnah. Tapi apapun Mu'tazilah ni boleh kata keseluruhannya memang dipakai akal. Kalau akal tu kontra dengan Quran, akal lebih utama. Okey. Fahami qiyasul hasan wal qabul indahum akal. Jadi kalau ini dia punya miqyas dia, ukuran yang menentukan baik dan buruk itu adalah akal. Habis tu kalau tanya mereka, apa fungsi hukum syar'i? Kenapa Allah Taala sampaikan wahyu dan hukum syarak? Dia kata wifqun faja'ala wifqi hukmul aqli mu'akkidan lahu. Sekadar untuk hukum syarak ni mentakkid sahaja, untuk nak pastikan sahaja, nak mengesahkan sahaja apa yang akal sudah tentukan. Bukan untuk baru nak tentukan, tapi sekadar nak mengesahkan sahaja apa yang akal terima. Itu tak betul. Sebab wahyu semua ini adalah milik Allah, bukan milik akal kita yang tentukan. Yang ketiga, mazhab Maturidi dan A'immah Hanafiyah. Mazhab Hanafi berkembang dekat mazhab Maturidi ni banyak terkesan dengan pemikiran Abu Hanifah. Sebab Abu Hanifah pun ditinggal kawasan yang kita kena faham kenapa mazhab Hanafi dan juga Maturidi ni mereka lebih banyak menggunakan akal. Bukan mereka nafikan nakli, tapi mereka banyak utamakan akal sebab mereka tinggal di kawasan yang kuat atheist. Yang pernah ada cerita tu kan, yang Abu Hanifah berdebat dengan orang atheist tu berkenaan dengan penciptaan Allah semua tu. Mereka tinggal di kawasan tu, semestinya mereka tak percaya kepada Quran dan Sunnah. Jadi akal menjadi dalil bagi mereka. Jadi bagi mazhab ni adalah tengah-tengah. Maqdur akal wa kashfan husni wa qabihi. Okey, bagi mazhab Maturidi Abu Hanifah, akal mampu untuk menentukan baik dan buruk. Tetapi la yaqtadi talabu tarki al-qabihi hatta yastahiqu zaman. Jadi tapi walaupun akal dah tahu baik dan buruk, tetapi dia la yaqtadi talabu tarki, tapi dia tidak dituntut untuk tinggalkan. Tak dituntut untuk tinggalkan yang buruk tadi sehinggalah yastahiqu zamu wal iqab. Sampailah dia layak tadi talabu tarki al-qab. Okey, betul. Untuk dia nak berhak mendapat saya salah faham ni. Layak tadi talabu tarki al-qabhi. Okey, betul. Maksudnya wahyu lah yang menuntut dia untuk tinggalkan. Akal tahu benda tu buruk, tetapi dia tidak dituntut untuk tinggalkan, melainkan bila datang wahyu yang minta dia untuk tinggalkan, iaitu hatta yastahiqu azam wal iqab. Untuk dia mendapat iqab itu wahyu yang tentukan. Sebab ada benda-benda tu kita nampak macam buruk, tetapi sebenarnya akal kata buruk, tetapi sebenarnya wahyu benarkan. Jadi bagi mazhab Hanafiyah kata akal tahu benda tu buruk, maka tapi dia tak dituntut untuk tinggalkan, melainkan lepas pada datang syariat suruh tinggalkan, baru dah dia berhak untuk mendapat pahala kalau ditinggalkan. Macam tu. Fala hukmu bil akal mujarrad, maknanya bagi dia tengah-tengah lah Maturidi ni. Hukum tidak ada hukum dengan akal tidak boleh beri hukum semata-mata, bal la budda min asy-syar'i aidan, bahkan perlu kepada syarak.
untuk menentukan dia adalah kena tinggal apa kena buat. Kadang-kadang kita tentu guna akal benda tu buruk, tetapi dari segi syariat dia tak buruk, benda tu baik. Jadi inilah pendapat yang pertengahan antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Okey, ada soalan silakan ni. Okey, jelas. Bagus. Kalau kelas ni biasa panggil mujtahidun, semuanya bersepakat. Tidak ada yang khilaf. Ni kalau daripada dulu macam ni, memang tidak ada khilaf. Okey. Habis pasal hakim. Okey, hakim habis dah. Perbahasan tentang hakim habis. Sekarang masuk pada perbahasan al-mahkum fi. Rukun yang kedua, al-mahkum fi. Berkenaan dengan perbuatan. Saya nak faham ialah perbuatan yang dihukumkan. Apa dia? Maudhu'ul hukum, maknanya topik yang hukum tu bincangkan. Topik jihad ke, ibadat ke, itu nama dia mahkum fi. Sapu atau khuf ke, semua tu adalah mahkum fi. Contoh solat, jihad dan sebagainya itulah yang disebut kat situ. Jadi mahkum fi indal usuliyin ma ta'allaqa bihi kitab syai'. Apa yang di tu'alliku, apa yang tu'allaku, apa yang dikaitkan dengan kitab syarak tadi, yang ditujukan oleh kitab syarak tadi. Jadi takrif ni tak perlu hafal tapi kena ingat, sebab takut soalan dia MCQ, dia bagi keliru-keliru, dia main guna takrif macam ni je. Dia bagi rukun, dia bagi takrif. Carilah mana takrif dia. Mudah-mudahan lah kalau dapat MCQ lah. Nama saya MCQ. Tapi susah jugalah. Bukan senang pun. Okey, al-matlabul awal. Matlab yang pertama adalah kita cerita berkenaan dengan syarat. Syarat fa'il yang ditaklifkan tersebut. Apa dia? Yang pertama, syarat perbuatan tersebut mestilah topik, benda yang dia tu adalah makluman lil mukallaf. Maknanya mukallaf tu mesti tahu tentang perbuatan tersebut. Contoh kata ibadat solat, dihukumkan solat itu wajib, maka mukallaf mesti tahu tentang solat. Kalau dia tak tahu tentang solat, belum lagi jadi taklif. Kan? Ada orang dah Islam, bertahun-tahun dah Islam, tapi tak tahu tentang solat. Kalau itu berdosa. Sebab solat apa semua ni, dia namanya maklum minad-din bid-darurah. Kita orang masuk Islam wajib tahu. Benda pertama sekali masuk Islam mesti tahu solat. Okey, tapi tak apa. Jadi kaedah usuliyah kata la taklif illa bimaklum. Ini kaedah usuli, bukan kaedah fiqhiyah. Kaedah usuli, maknanya kaedah yang menjadi perbahasan para usuli. Jadi tidak ada taklif melainkan benda-benda yang dah maklum, benda dah kita dah tahu. Sebab tu solat, asalnya solatnya berapa kali je dalam Islam? Asal solat sebelum 5 waktu. Solatnya asalnya 2 kali je. Dalam Islam asalnya solat pada waktu siang dan malam. Asalnya. Kemudian lepas pada Islam dah dikembang, Nabi dah ajar semua, kemudian barulah jadi 5 waktu. Maknanya solat pun macam tu juga. Awal-awal kewajipan solat zuhur je. Zuhur dengan malam, pagi dengan malam. Sebelum Nabi Isra Mi'raj tu solat 2 je. Ada belah pagi 1, belah malam 1. Sampailah Allah Taala perintahkan solat 5 waktu. Okay. Sebab tu kenapa dalam Islam kita kira solat fardu, kalau baca mana-mana kitab pun dia akan mula dengan solat apa? Solat zuhur dulu. Kalau buka Muni Muhtaj ke Muktamad ke kan, dia akan mula dengan solat zuhur dulu, sebab Nabi Isra Mi'raj pada waktu malam. So awal kewajipan solat adalah waktu zuhur. Ini perbahasan dalam kitab Mughnil Muhtaj. Kenapa biasa ulama akan susun zuhur dulu? Sebab awal syariat Islam punya solat adalah datang zuhur dulu yang wajib, bukan subuh. Sebab Nabi Isra Mi'raj kan malam, Nabi sampai esok pagi, kemudian zuhur tu baru start solat. Okey, wal murad imkan ilmu. Jadi maknanya wal murad bi ilmu. Jadi yang dikatakan maklum ilmu kat situ adalah imkanun alimuhu bihi. Maknanya dia mesti mampu untuk belajar tentang tu. Alimuhu bihi, benda tu dia mampu untuk tahu tentang perkara tersebut. Faman kana bidaril Islam, tapi kalau orang itu duduk dekat negara Islam, yatamakan minal ilmi, dia mampu untuk dapatkan ilmu binafsihi au bisu'al, dia mampu untuk dapatkan ilmu sendiri, boleh baca ataupun dia boleh tanya ahli ilmi, wala yuqbal al-i'tizar bijahli, dia tidak dianggap sebagai uzur kerana jahil, tak boleh dianggap sebagai uzur.
sebagai kerana jahil. Sebab dia mampu. Maknanya kat situ al-ma'lum, maklum maksudnya dia benda tu dia mampu untuk tahu. Dia mampu. Tapi dia tak mampu, tapi dia tak tahu. Bukan maksudnya dia mesti maklum, maknanya dia mesti ada kemampuan untuk tahu. Kalau dia memang tidak ada kemampuan untuk tahu, dia tidak mukallaf. Dia memang tak kerti membaca, tak kerti mendengar, duduk dalam penjara, tak pernah keluar daripada lahir, itu tak apa. Okey, yang kedua, makdur, mampu dilakukan. Sebab tidak ada taklif, mungkin lil mukallaf, maknanya perbuatan tersebut mampu dilakukan oleh mukallaf sama ada ataupun ditinggalkan sama ada dari segi akal ataupun adat. Lu kata, saya tak boleh tinggal lah benda ni, saya tak boleh tinggal. Bukan tak boleh, boleh sebab fi'il dalam taklif semuanya makdur, tidak ada yang kita tak boleh buat. Saya dah lama lah buat benda ni, tak boleh tinggal. Boleh insyaAllah. Okey, kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu dalil dia lah. Seterusnya okey. Aku apa dah? Okey. Walidzalik la yasihu syar'an takliful af'ali fitriyah. Okey, jadi bila kata fi'il yang makdur, maka yang terkeluar daripada dia yang tak ditaklifkan adalah perbuatan fitriyah atau tabi'iyah. Perbuatan fitrah. Fitrah manusia. Yang mana tubi'at al-insan 'alaiha, yang mana kita dilahirkan macam tu. Wallati taqa'u bighairi ikhtiyar, yang mana berlaku tanpa pilihan. Maksud perbuatan fitrah ni adalah benda yang berlaku kat atas kita, dilahirkan macam tu dan tidak ada pilihan daripada diri kita untuk buat. Contoh macam al-farahu, macam gembira, sedih. Ada tak perintah Al-Quran Allah suruh bergembira? Tak ada. Sebab itu bukan perbuatan yang ikhtiariyah. Itu perbuatan yang ghair ikhtiari ataupun af'al fitriyah. Ataupun la yasihu takalif bil mustahil. Yang kedua, yang pertama af'al fitriyah terkeluar. Yang kedua, fi'il mustahil. Contoh macam kal jam'u baina sihha wal fasad aw li ghairihi ka tayran, ataupun perbuatan-perbuatan yang menghimpunkan pada masa yang sama as-sihah wal fasad. Seperti tayran al-insan, perintah untuk manusia terbang. Mustahil. Jadi tak ada jugalah. Sebab tu ada kaedah di segi usuli kata inna kulla ma la yumkin wujuduhu aqlan wa 'adatan la yasihu takalif bihi syar'an. Benda yang tidak mungkin wujud dari segi akal dan adat, maka tidak sah taklif dengan dia. Jadi taklif-taklif yang kita dah belajar dalam kitab fiqh semua tu, tidak ada pun yang kita tak mampu buat. Bukan tak mampu lagi je. Macam pergi haji kan. Tak mampu lagi, tapi mampu. Okey. Kemudian pembahagian mahkum fi. Saja nak cerita. Apa nama? Ini adalah kelas ni saya straight ni, daripada saya cakap ni daripada pukul 2 tadi. Habis saya kelas pukul 1. Pukul 2 sambung kelas sendiri yang saya buat pula. Pukul tadi kaedah fiqhiyah. Sampailah tadi pukul 8.45 pukul 9 tu. Dekat pukul 9 sambung pula dengan usul fiqh. InsyaAllah. Kalau bukan kerana rahmat Allah memang tak mampu nak apa, tak mampu nak ni. Tapi sebab apa? Sebab saya seronok. Apa dia kata, satu, mengajar ni adalah shortcut untuk kita mendapat ilmu lebih dalam, untuk kita faham lebih dalam satu ilmu. Jadi kalau bukan kerana mengajar, ilmu yang kita baca tak akan ingat dalam kepala. Orang yang bila dia mengajar baru dia akan ingat dalam kepala dia. Tu syarat. Lepas tu kalau ikut kan, memang saya takkan lepas peluang ni. Kalau ada mentor-menti, kalau boleh dia aja, memang saya akan guna peluang ni. Sebab ni dah satu-satunya peluang untuk kita nak bagi dobit ilmu tu, bagi dia kekal dalam kepala dan hati. Kalau tak, ilmu tak akan hilang bila kita tak ajar kat orang. Baik, ilmu yang kita dapat akan dipersoal, wajib dipersoal. Nabi kata la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah illa yus'alu an arba'. Tak akan bergerak kaki anak Adam sehingga dia ditanya tentang 4 perkara. Yang antaranya apa dia? Min ilmi an ilmihi kan. Apa nama? Ila aina, apa nama? Intafa' bihi. Dapat ke mana dia memanfaatkan ilmu tersebut. Jadi kalau nak memang saya akan memang takkan lepas peluang ni kalau boleh.
memang saya akan ambil selagi mana mampu kan. Sebab ni peluang dia. Jadi macam tu juga kalau apa kan kamu semua kalau nak bagi kukuh ingatan dalam kepala, bagi kuat ingat, cari peluang untuk ajar kawan. Kawan-kawan kat dalam ni kan, ajarlah dia. Nanti insya-Allah boleh ingat. Tak payah study lah. Tu antara kelebihan dia. Dan saya memang kalau dah ajar orang tak study dah. Terus ingat yang tu je masuk exam. Alhamdulillah lah dapat jawab dengan baik insya-Allah. Okey. Jadi kat sini aqsamul mahkum fi. Mahkum fi adalah apa dia? Apa tadi? Pembahagian benda yang kita boleh mahkum fi. Jadi antaranya ada perbuatan-perbuatan yang kita dihukumkan itu pertama melibatkan hukum hak Allah. Hak Allah Ta'ala. Yang mana berkaitan dengan maslahah ammah min ghairi ikhtisas bi ahad. Ni bila kata hak Allah, maslahah dia ammah. Okay, tengok ni banyak sebab ilah hakillah ila azami khatar. Jadi kenapa dikatakan sebagai hak Allah dan maslahah ammah? Sebab azami khatarihi, kerana besarnya bahaya dia. Ataupun syumul naf'u, ataupun manfaat dia yang sangat luas, yang sangat umum. Sebab tu dikatakan dia adalah hak Allah. Wa yatarattab ala kulli haqqillah maka annahu la khiyar fi. Jadi bila kita kata itu adalah hak Allah, apa kesan dia? Maka la khiyar fihi lil ibad. Tidak ada pilihan bagi hamba tersebut. Pertama, yang kedua la yajuzu ahad isqat, tidak boleh kita gugurkan. Antaranya hududlah hak Allah tu. Tidak ada pilihan, mesti buat. Bal la budda lil ibad min tanfizihi. Nak tak nak kita mesti buat. Tanfiz kita kena laksanakan juga. Idza wajada sababuhu, bila wujud sebab. Wa tammat syurutuhu, ataupun dah cukup syarat. Contoh apa dia? Contoh solat ataupun uqubat. Uqubat dalam apa? Dalam hudud kan. Bila dah betul-betul berzina, dah diakui cukup apa semua, kena buat sebab tak boleh gugurkan. Itu adalah hak Allah Ta'ala. Apa maksud hudud? Uqubah muqaddarah min qibali syari' min huquqillah. Kafarah sama, wilayat, irth dan sebagainya. Ini semua adalah tak boleh gugurkan. Tak ada suka-suka gugurkan. Okey, macam ni irth dalam pembahagian pusaka. Walaupun ada adik-adik yang redha, kena bagi juga. Dia kata tak apalah, dia tak dapat, kena bagi juga. Okey. Seterusnya, yang bawah itu adalah hak Allah. Hak hamba pula maslahah khasah. Biasa kalau hak hamba itu bila dia punya maslahah itu bersifat individu, bersifat tertentu. Kita panggil sebagai hakul fard. Jadi bila kita kata hak itu hak bagi hamba, maka yajuz li ahadin isqatihi. Bila hak hamba harus, bolehlah. Boleh kita gugurkan dia sebab dia tidak melibatkan maslahah ammah. Dia sekadar individu tertentu sahaja. Jadi kita boleh buat, bukan maksud kita harus gugurkan tu kita terus gugurkan sendiri, tak. Dengan keredaan daripada hamba tersebut, orang tersebut. Tapi boleh gugurkan. Tapi kalau dalam hudud tak boleh, walaupun orang tu reda pun kena bagi. Tapi dalam hak hamba dia reda boleh. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf min. Dalam bab diat qisas. Ya tarattab ala kaunil haqq min haqqil 'abdi yajuzu annahu yajuzu li ahadin isqatihi idza kana jaiza at-tasarruf wa qabilan li-tasarruf wa lam yumkin hadaka makiki. Okey ya. Yajuzu li ahadin isqatuhu idza kana jaiz at-tasarruf wa qabilan li-tasarruf wa lam yumkin. Okey, maknanya bila kata harus digugurkan apabila jaiz at-tasarruf wa qabilan li-tasarruf, maknanya boleh untuk kita ubah. Walam yakun hunaka mani', tidak ada apa-apa halangan. Boleh untuk kita buat ataupun harus untuk kita kendalikan. Contoh macam dalam muamalat dan sebagainya kan. Benda tu, tasarruf tu, muamalah tu adalah kita boleh boleh ada kauntim, kita boleh ada ni antara kan yang sama-sama hamba tu. Jadi bolehlah kita ni yang mana qabil tasarruf, mana yang boleh terima apa perubahan ataupun tasarruf manusia ni. Ataupun wa min ahami huquqi ibad huquq milkiyah mutaqabbihah wa. Jadi antara hak-hak hamba adalah milkiyah, pemilikan. Okey. Lagi bawah.
Ada juga yang berhimpun antara hak Allah dengan dua hak. Hak hamba dan hak Allah. Tapi hak Allah tu ghalib. Maksud ghalib adalah lebih utama. Lebih besar. Seperti macam qazaf. Sebab qazaf ni dia melibatkan bahaya dia besar. Dan juga dia punya bahaya dia sangat besar. Jadi dia dianggap sebagai maslahah ammah. Dia melibatkan apa? Melibatkan maruah perempuan tadi yang dituduh berzina, melibatkan maruah keluarga dia dan masyarakat tu dan masa depan dia. Semua itu melibatkan maslahah yang khati dan sangat besar. Jadi hak hamba wahwa al-mu'tada alaihi fi hifzin syarfihi wa sam'i. Jadi maknanya semua ni adalah hak hamba yang mu'tada alaihi. Maknanya yang menjadi mangsa. Mu'tada alaihi yang dikhianati, yang dijadi mangsa fi hifzin syarfi, dalam menjaga kemuliaan dia, wasam'atihi, dan juga nama dia. Sam'ah ni nama. Wa fihi haqqullah wa huwa khair. Dia itu melibatkan hak manusia. Tetapi apa yang hak Allah kat situ yang lebih utama apa dia? Hakul mujtama. Benda melibatkan masyarakat lebih besar. Wazalika min ajli siyanati a'radil afradil mujtama wa man uniza. Sebab apa? Sebab Allah nak menjaga hak mujtama. Sebab tu dekat situ hak Allah lebih ghalib. Allah nak menjaga hak mujtama, yang mana menjaga a'radil afrad, menjaga maruah individu dalam masyarakat dan mencegah daripada berlaku pergaduhan. Man uniza, berlaku pergaduhan dalam masyarakat tersebut. Jadi maslahah dia lebih besar daripada maslahah individu. Sebab tu kenapa hak Allah jadi lebih ghalib. Bila maslahah umum lebih besar, maka hak Allah akan jadi ghalib. Itu kaedah dia. Yang kedua pula, yang ni hak hamba pula lebih besar. Kenapa? Seperti macam kisos. Dia ada hak Allah kat situ. Seperti maslahah ammah, dia ada berkenaan dengan hifzu hayatin nas, menjaga kehidupan manusia. Itu berkenaan dengan maslahah ammah. Tetapi hak hamba tu lebih besar, iaitu mu'anah awliya'il maktul. Untuk kita mu'anah maknanya kita menjaga ataupun membantu menjaga ahli waris si mati tadi, lebih besar daripada menjaga hifzah hayatin nas. Maknanya dalam kisos hak Allah itu adalah menjaga kehidupan manusia. Tetapi yang lebih besar lagi adalah kesan ke atas keluarga si mati tadi. Maka sebab tu dikatakan di sini hak hamba tu ghalib. Okey. Seterusnya, InsyaAllah saya tak buat sampai pukul 10.30 kita buat sampai pukul 10 lebih je, insyaAllah. Kan nanti yang cakapnya saya dengan Faris, Ahmad Faris ni, yang tukang scroll. Nakib tunggu untuk tutup. Dia lain semua tidur. Itu biasalah dalam belajar ni. Dia sebenarnya tak nak bagi ngantuk, dia kena ada dua hala. Mana kena bertanya baru macam tu. Okey, tak apa. Cuma kalau saya takut jadi mas, takut sempat nak kerja silibus pun tak. Kalau saya nak mengajar cara ustazah mengajar dalam kelas, kan tanya pelajar, minta ada dua hala macam tu, nanti laku lambat. Nanti tak habis pula silibus, tak habis pula yang nak di-cover ni. Jadi kan nak tanya je direct, tak perlu ni. Okey, jadi mahkum yang rukun ketiga ni kita cuba secepat mungkin. Mahkum alaih ni adalah siapa orang yang dihukumkan, iaitu asy-syakhs alladhi ta'allaqu bi khitab syara' bi fi'lihi wa yusammi ulama usul bil mukallaf. Jadi mahkum alaih ni mukallaf lah, paling senang mukallaf. Itu adalah mahkum alaih. Wa taklif innama yakunu ala as-sakilaini min al-jin wal ins. Jadi sakilain ni siapa? Sakilain ni macam surah Ar-Rahman Allah sebut apa dia? Apa ya dia? Siapa ingat? Baca sikit. Apa ya dia? Sakilain. Apalah, tak ingat. Tak ingat. Okey. Siapa baca boleh terangkan sikit nanti. Siapa ingat. Jadi dalam surah Ar-Rahman disebut bahasa sakilain ni, maknanya merujuk kepada dua golongan, iaitu jin dan manusia. Taklif merujuk kepada jin dan manusia. Wa la yadkhul fiha al-jamadat wal hayawan. Maknanya yang termasuk hanya manusia dan jin sahaja. Okey, kemudian bawah lagi al-mukallaf. Okey, jadi syarat mukallaf tu macam mana?
siapa orang-orang nak disyaratkan orang tu dapat dosa pahala, dapat iqab semua tu, syarat dia apa? Syarat untuk kita buat mahkum fih tadi. Yang pertama adalah orang tu berakal. Maksud berakal tu apa? Dia boleh faham khitab bersyara. Qadiran alal faham khitab bersyara, khitab taklif wa adillatu al muwajjah ilaihi. Dia faham khitab syarak itu dan dalil-dalil yang ditujukan kepada dia. Jadi dalam akal ni luas. Orang gila, kanak-kanak, semua tu termasuk di bawah ghairu akil ni. Yang tak boleh faham. As-sabi, al-majnun, semua tu bawah tidak berakal. Walamma kana al-akal amran batinan faja'ala syari' al-bulu. Jadi kan akal ni benda yang batin, benda yang kita tak dapat nak tentukan. Macam mana nak tahu tu berakal ke tak? Jadi syarak menjadikan baligh sebagai ukuran dia. Bila dah baligh makna orang tu berakal. Lepas tu sobi tak mukallaf sebab dia belum baligh. Walaupun sobi tadi dia dah umur biasa kanak-kanak ni, kadang-kadang budak-budak umur darjah 3 tu dah pandai lah. Dah pandai lah darjah 3 sekarang. Menggelik-gelik kat TikTok apa semua. Tapi syarat tidak menjadikan akal tu sebagai ni. Syarat menjadikan baligh tu sebagai ukuran dia. Sebab dia yang mudah nampak lah. Okey, jap. Faham balagha apa tu ya? Insan akilan min ghairi khalal fi kulli fa huwa. Jadi bila baligh seorang insan itu akilan dan sudah berakal, berakal maknanya dia boleh berfikir dan baligh, maka tidak ada khalal lagi dalam akal dia. Khalal maknanya tidak ada kecacatan di akal dia. Dah baligh tapi autism ataupun dah baligh cuma dia macam tak apa betul sikit akal dia, maka dia kalau tidak ada semua tu maka dia akan jadi ahlan litaklif. Okey, tengok seterusnya syarat nombor 2. Ni senang lagi, dia yang susah bila masuk dekat last nanti. Dia ada kaedah fiqhiyah tak nakib dalam ni? Ada baca kaedah fiqhiyah ke? Dulu ada, tak tahu sekarang ada ke tak. Okey. Nakib tak ada. Okey, huriyatul ikhtiyar. Yang kedua, dia merdeka lah. Bukan merdeka, huriyatul ikhtiyar maknanya dia boleh buat pilihan sendiri. Dia ada pilihan, dia boleh buat pilihan. Itu maksud huriyatul ikhtiyar. Jadi maksud dia apa dia? Qudrah 'alal imtithal at-takalif wa idza lam yakun qadiran 'ala imtithal maka fala ma'na litaklif inda. Jadi dia mesti ada kemampuan untuk imtithal, untuk ikut perintah tadi. Untuk takalif. Jadi untuk imtithal maknanya melakukanlah. Untuk melakukan semua tanggungjawab tadi. Wa idza lam yakun qadiran, kalau dia tak mampu untuk buat, maka fala ma'na litaklif inda idzin. Maka waktu tu tak kira mukallaf. Maknanya orang tu kalau dia dipaksa ataupun yang termasuk di bawah tidak, maknanya yang terkeluar daripada huriyatul ikhtiyar ni itulah orang yang kena paksa, orang yang tidur, orang yang lupa, orang yang orang yang tersalah. Itu semua termasuk di bawah orang yang tidak ada huriyatul ikhtiyar. Orang yang dipaksa tidak boleh buat taklif sebab dia tidak ada kemampuan untuk mengikut perintah. Perintah tanggungjawab. Orang yang gila, apa lagi, orang yang dipaksa orang semua tak boleh. Jadi tu yang dikatakan huriyatul ikhtiyar. Okey, untuk malam ni kita berhenti sampai sini dulu. Okey, kita tengok ada soalan tak? Ada tanya apa-apa tak? Daripada muslimat ke? Rasa dalam ni ada muslimat kan nampak. Dia ada grup lain tak selain pada grup ni yang apa maksudnya grup kan dulu kan bukan ada yang sister lepas tu yang brother punya grup berasingan. Sekarang jadi satu yang semua. Dia satukan semua sebab sister tu tak free. Faham. Sister tu pun saya tak kenal siapa. Dia pernah message tapi saya pun tak. Dia dah duduk sini pun bukan kenal orang. Tapi pernah lah, dia pernah beritahu nak gabung tapi saya pun tak faham tadi cakap apa dah. Masa saya dua dulu lah. Nama apa sister tu ingat. Tapi dulu ada dua kan, dua grup. Sebab di sini nampak sister pun ada. Ni satu grup lah ni semua. Okey, jadi ada soalan tak nak tanya?
Ada soalan kat chat box. Oh ada. Dia tak bunyi macam ni. Okey. Apa contoh hak pemilikan dalam hakul amd? Hak pemilikan. Oh tadi. Hakul amd. Okey. Contoh macam hak pemilikan. Apa tadi? Yang tengok slide dia tadi. Apa tadi tu? Okey. Tak apa. Secara umumnya macam ni. Contoh macam pemilikan pemilikan dalam muamalat lah. Macam dia kata wakaf tu tak macam jual beli ataupun dalam wakaf, hibah, semua tu adalah pemilikan. Apa nama, dia ada aklu tamlik. Aklu tamlik ni tak ingat saya dia, tapi antaranya macam tu. Contoh macam apa nama, contoh macam hibah ataupun dalam wakaf dan sebagainya. Maknanya di situ boleh berlaku iskot. Boleh berlaku contoh macam nak kata tamlik ni. Okey, boleh terangkan macam mana. Okey, sebab kebanyakan dalam muamalat, dalam muamalat kita melibatkan pemilikan. Tetapi dalam muamalat dia kebanyakannya bergantung ke atas hamba tu dengan hamba. Contoh macam nak beli barang. Okey, manusia dengan manusia. Mana hak individu A dengan individu B. Ataupun dalam sewa menyewa, milikul manfaat, mendapatkan manfaat, ataupun dalam hibah, memberi pemilikan. Benda tu semua adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Tetapi dalam contoh dalam hibah, boleh tak kita tak nak bagi dekat orang lain? Boleh. Kita tak nak bagi, ataupun dalam jual beli, boleh tak kalau kita nak gugurkan kata apa? Dalam jual beli nak berlaku redha. Contoh macam susah nak bagi contoh jual beli. Contoh apa Isa? Okay, paling senang dalam wakaf lah saya rasa. Siapa ada idea boleh bantu saya. Contoh dalam wakaf. Okey, maknanya contoh hak dalam pemilikan wakaf tu adalah untuk manusia umum semuanya. Tetapi ada tak boleh tak ada setengah manusia tidak dapat hak tersebut? Boleh jadi boleh. Contoh macam hak kita bina tandas awam, tanda duduk. Okey, kalau saya salah ni siapa yang tahu betulkan boleh betulkan. Okey, jadi sebab yang saya nampak semua dalam bab muamalat semuanya tamlik. Okey. Jadi semuanya melibatkan hak manusia. Jadi bila berlaku ada contoh kita cipta barang tersebut dan kita wakafkan barang tersebut, ada orang KU tak boleh guna. Maka di situ dia redha, tak boleh guna dia redha. Maka boleh tak gugurkan hak dia dalam wakaf tersebut? Boleh. Dalam wakaf. Begitu juga dalam kita kata dalam jual beli pun sama, ataupun dalam contoh tempat dalam banyak muamalat. Yang penting bila berlaku redha di antara pengakad yang pertama dan pengakad yang kedua dalam pemilikan satu barang, maka boleh. Tapi dalam maknanya kat situ redha. Tapi kalau dalam hudud, dalam jenayah, dalam ibadat semuanya, redha tak boleh gugurkan. Walaupun redha manusia, walaupun contoh macam dalam kisos, dia redha, tak apalah, tak payah ni, tapi tetap kena juga bayar diat. Sebab dia tidak boleh gugurkan, itu hak Allah. Ataupun kita kata dalam hudud dan sebagainya, dalam qazaf, tak apalah saya redha, saya difitnah. Tak. Sebab hak Allah perlu juga dipenuhi. Jadi dalam kebanyakan dalam muamalat itu nama dia tamlik. Pemilikan dalam muamalat itu syarat dia kena ada redha. Bila ada redha daripada satu pihak, maka boleh untuk digugurkan. Contoh biasanya dalam contoh dalam syarikat, nakib keluarkan 60%, Faris keluarkan 40%. Tetapi bila nak bagi untung tu, nakib bagi lebih kurang je. Asal tak apalah, tak payah ikut sangat persen, bagi je lebih kurang. Boleh. Tu boleh. Begitu juga dalam pemilikan hutang, rohnu dan sebagainya. Boleh dengan syarat nakib kata tak apalah,
tak kira sangat lah 60, 40 tu bagi je lah ikut ni. Boleh. Tapi kalau hak Allah, macam pewarisan, tak boleh. Pewarisan kalau Allah Ta'ala kata laki dua, laki dapat 1/2, maka kena ikut walaupun redha. Tak boleh. Okay, faham tak Puteri? Biasanya akad hak hamba ni banyak dah ada dalam muamalat. Sebab muamalat banyak melibatkan hubungan manusia dengan manusia. Tapi dalam ukubat banyak melibatkan hak-hak ukubat banyak melibatkan antara hamba dengan Allah. Okey, moga membantulah insya-Allah. Okey jelas. Kalau ada siapa ada idea boleh betulkan. Sebab saya biasa je kalau mengajar-mengajar, kalau ada yang tak betul, tersalah, biasa direct je orang betulkan, tak ada masalah. Tak adalah saya sampai esok dah tak ada buat kelas dah, tak ada. Boleh tak, apa nama, biasa je saya tarik balik kenyataan tu, benda biasa saya buat dalam ni. Okey, ada lagi soalan nak tanya? Okay, sebab saya kena bajet balik, kena tengok balik topik-topik yang ada tu, berapa banyak kelas lagi yang kena buat. Tapi kalau ikut nakib macam mana? Buat selang sehari ke, hari-hari ke, gitu? Macam mana? Dari ikut saya rasa macam selang sehari boleh juga. Sebab tu PDF yang belakang-belakang, dalil-dalil tu macam pendek-pendek dia punya muka surat, tak berapa banyak. Okey, boleh. Itu ikutlah kesepakatan. Ikutlah, saya ikut nakib je. Nakib kata okey buat hari ni, kalau nakib kata buat, sebab lectures saya habis minggu ni last. Mana hari Khamis ni dah last lah, dah tak ada kelas dah lah. Lepas tu tinggal nak final je lah. Final bulan 7. 4 bulan. Tapi itu tak ada masalah. Final tu tak menjadi masalah. Sebab apa? Sebab subjek usul fiqh ni pun saya ambil SEM ni. Jadi sambil belajar ni, sambil belajar untuk diri sendiri. Usul fiqh saya ambil dalam subjek minggu ni. Subjek dalam SEM 2 ni. Okey. Ada soalan lagi? Kita tunggu lagi seminit ke? Okey, dia nak tanya. Apa nak tanya yang lain daripada tu pun tak apa. Okey. Nampak semua jelas. Tak apa, kalau contoh dah habis ni baru terfikir nak tanya apa, boleh direct PM, tele ke, email ke, ataupun WhatsApp ke. Jangan ingat saya ni jarang pakai email ya, saya memang biasa pakai email. Kalau buat kerja-kerja pun banyakkan kadang saya share bahan ke apa, dan memang banyak guna email juga. So kalau ada orang chat saya kat email, saya akan reply. Sebab dia dalam beberapa kadang-kadang lecturer ni ada setengah-setengahnya dia tak suka, dia lebih suka pakai email, ataupun jangan dapat lecturer yang jenis negara-negara Nigeria, Sudan kan. Mereka kalau nak berkomunikasi dengan dia dua je, sama ada pakai email, tak apa pakai call. Dia tak pakai WhatsApp, memang dia tak ada WhatsApp. Dia pakai handphone kotak tu je, handphone yang button kan. Jadi tu macam saya biasa pakai email lah. Boleh, macam kalau siapa chat pakai email memang saya reply. Tak ada sampai tak buka kan. Okay. Bahkan kadang lebih cepat daripada WhatsApp. Sebab WhatsApp ni kadang saya tak sempat nak buka. Okay. Tak ada soalan, saya serah balik kepada Ustaz Nakib. InsyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kita dah selesai untuk kelas pertama menti untuk last sem kita bersama broadband. InsyaAllah ilmu yang kita dapat ni boleh amalkan dan sampaikan. Kita boleh ajar orang lain yang tak ada, dan boleh ajak kawan-kawan lain untuk join kelas akan datang. Dan saya selaku Biro Edutrain mohon maaf atas ada kesilapan teknikal, wifi tak laju, slide tak gerak tadi kan. Biasalah tu cabaran dalam belajar kan. Jadi insyaAllah kita bertemu dalam pertemuan akan datang. Kita tutup kita dengan tasbih kafaran suratul As.